Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Al-Hadith dan Musul Hadis bagi darjah khas, tajuk golongan yang mendapat naungan Allah, muka surat 62 bersama dengan Ustaz Ahmad Muslih. Golongan yang mendapat naungan Allah. Al-Hadithus Sabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aynahu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahaba fillah wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nisa'i. Terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sabdanya, 7 golongan yang dilindungi Allah di bawah lindungannya di waktu tidak ada perlindungan selain daripada lindungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang memelihara ibadah kepada Allah, seorang lelaki yang berzikir mengingati Allah ketika bersendirian lalu menitis air matanya. Lelaki yang terpaut hatinya kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Lelaki yang dirayu oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk melakukan kejahatan, tetapi dia berkata, sesungguhnya aku takut pada Allah. Dan lelaki yang suka bersedekah, maka ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Makna kalimah sab'atun, 7 golongan, fi dhillihi di bawah lindungannya, imamun adilun pemimpin yang adil, syabun pemuda, khalian bersendirian, fafadat aynahu maka mengalir air matanya, qalbuhu mu'allaqun terpaut hatinya, sentiasa mengingati, warjulani tahabba 2 orang yang saling kasih mengasihi, da'athu imra'atun dirayu oleh perempuan, zata mansabin wa jamalin yang berkedudukan dan cantik, tasaddaqa bersedekah, fakhfaha maka dia menyembunyikan, shimaluhu kirinya, sana'at dilakukan, yaminuhu tangan kanannya. Huraian hadis. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menerangkan bahawa ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Hadis ini mengkhususkan 7 golongan sahaja yang akan mendapat perlindungan tersebut. Tetapi menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Ma'rifatul Khisalil Mawsilati ila Dhalal, dan juga Al-Imam As-Sakhawi, berdasarkan hadis-hadis yang lain terdapat kira-kira 90 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ulama hadis juga menerangkan bahawa maksud perlindungan Allah di dalam hadis ini ialah rahmat Allah. Bukannya bayang-bayang sebagaimana manusia atau makhluk lain yang boleh berlindung di bawahnya, kerana Allah bukanlah jisim. 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang memiliki ciri-ciri kepimpinan sebagaimana di bawah. 1. Beriman kepada Allah dan Rasul. 2. Beramal soleh. 3. Berilmu. 4. Menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab untuk mencari keridhaan Allah. 5. Pemimpin yang sentiasa memanfaatkan dirinya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Sabda Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhumun nas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Maksudnya,
sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Kedua, pemuda yang banyak menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, pemuda yang sentiasa taat beribadah pada Allah. Tiga, orang yang mengingati Allah ketika bersendirian sehingga menitiskan air mata. Maksudnya bersendirian di sini ialah terlindung daripada penglihatan manusia atau ia di dalam kumpulan orang ramai tetapi hatinya hanyalah kepada Allah dan tidak sedikit pun mengharap sesuatu daripada manusia di sekelilingnya. Keempat, orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Masjid sebagai tempat beribadah dan mendapatkan ketenangan. Kelima, orang yang berkasih sayang sesama manusia kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Berkasih sayang sesama manusia adalah dituntut terutamanya sesama Islam. Tetapi hendaklah berdasarkan tuntutan Allah dan mencari keredaannya, bukan disebabkan untuk tujuan keduniaan semata-mata. Keenam, lelaki yang dirayu oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi beliau menolak dan berkata, aku takutkan Allah. Ketujuh, orang yang bersedekah dan menyembunyikan perbuatannya itu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Pengajaran hadis. 1. Setiap pemimpin hendaklah melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dengan adil. 2. Masa muda atau remaja merupakan masa yang paling baik untuk membanyakkan amal kebajikan kerana muda datangnya hanya sekali. 3. Hendaklah sentiasa mendampingkan diri di masjid. 4. Hubungan silaturahim sesama manusia hendaklah diasaskan atas dasar takwa, bukannya atas kepentingan wang ringgit dan keduniaan. 5. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan mungkar. 6. Ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan merupakan syarat bagi sesuatu amalan itu diterima dan diberi ganjaran oleh Allah. 7. Hendaklah sentiasa mengingati Allah terutamanya ketika berseorangan. Kerana pada waktu itulah diri kita mudah mendengar bisikan dan rayuan syaitan. Tamat. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain masa.